Silap-silap hadis ni dhaif apa? Pakai hadis kata dhaif tak apa, tukar ayat Quran. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Boleh? Dan mengkayakan kamu dengan harta dan anak-anak. Sebab tu siapa yang menikah tak ada anak lagi, siapa yang baru bercadang nak anak, dia ada anak tapi dia bercadang tapi tak lekat-lekat lagi, ini petua dia ulama bagi. Apa dia? Istighfar sehari 1000 kali, insya-Allah dapat anak. Allah kata tadi, betul ayat dia. Surah apa? Surah Nuh ayat berapa? 10, 11, 12. Itu dalil dia. Apakah dalil ni menunjuk pada kita? Istighfar. Kena pula bulan Rejab, bulan istighfar. Kena pula siapa istighfar kepada orang Islam, Allah ampun sebanyak mana orang Islam. Kena banyak lah. Itu sunnah Nabi, jangan tinggal. Boleh? Laku, boleh. Boleh. Saya dengar tu Haji. Saya dengar. Dapat. Jangan risau, saya tak bagi tahu kat Hajah. Memang kita dengan hawa nafsu, kita akan lawan dengan dia sampai kiamat. Ada waktu dia menang, ada waktu kita menang. Ada waktu dia akan gusti dengan kita, dia akan bagi kita kalah. Betul. Ada waktu kita gusti dengan dia, kita menang. Dan gusti dengan hawa nafsu ni, dia akan berlaku sampai kiamat. Sampai kita mati. Kita mati baru dia berhenti lawan dengan kita. Oleh itu, saya tak kisah berapa kali tuan-tuan jatuh, berapa kali tuan-tuan bangkit. Yang penting lawan. Dia bukan bagaimana cara kita berapa kali hang kalah dengan nafsu. Jawapannya lepas kalah bangkit balik tak? Kalau bangkit, A1. Kalau bangkit, A1. Sebab apa? Itu saya nak abang ni. Sebab menjadi lumrah kepada ulama mengarang kitab menyucikan hati, kerana mereka pun biasa melalui situasi begitu. Contoh kita geng-geng Jawa apa semua ni, contoh apa dia? Buya Hamka saja tanya. Buya Hamka, kita panggil Buya Hamka. Gelaran orang bagi kat dia Profesor. Betul? Profesor Hamka. Betul Kalau salahkan saya apa betul? Kalau saya salah apa betul? Dia Buya Hamka. Saya saja tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kata Buya Hamka biasa nak kelak diri dia? Tuan-tuan tak tahu? Ni dia cerita. Mana kitab yang dia cerita? Tasawuf Moden. Buka Tasawuf Moden tu. Yang dia karang Tasawuf Moden. Karangan Buya Hamka. Dia habang dalam tu masa dia duduk dalam penjara. Mereka torture dia. Kan dia kena tangkap. Dia kena masuk penjara. Mereka torture dia masa dalam penjara. Sampai dia kata apa? Aku hampir ambil benda tajam yang ada dalam bilik penjara aku tu. Aku nak kelak tangan aku. Weh, tu down teruk tu. Tapi apa dia ajak kita? Buya Hamka ajak kita macam mana nak bersihkan jiwa, menghargai cinta, menghargai Allah Ta'ala, ajarkan anak kita tentang kasih dan sayang pada Allah. Jangan ajak takut kepada Allah. Pasal apa? Sebab kalau ajak Allah garang, mereka takut nanti. Habang kata Allah penyayang. Dia ajak kita benda-benda kalam-kalam yang sebegitu. Pasal apa? Sebab dia biasa dalam keadaan bawah. Tapi dia bangkit balik. Dia karang kat kita. Orang yang mengarang kitab tafsir, bang. Tafsir Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar nama dia. Tolong habaq dekat saya, berapa banyak tafsir dalam dunia ni? Tak banyak. Dia bukan macam surat khabar yang semua orang boleh karang. Tafsir ni ada berapa aja. Kalau nak sebut yang muktabar, yang orang tahu pun, contoh Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Dua orang Jalaluddin, salah seorangnya Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Yang famous di negara kita, Tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Imam Ismail Abul Fida Ismail bin Katsir. Dua. Yang famous di alam Melayu, Tafsir Nurul Ihsan yang dikarang oleh Syekh Sa'id Omar. Yang ketiga, yang keempat, Tafsir Al-Azhar, apa nama, Buya Hamka. Kalau dalam dunia lagi, Tafsir Baydawi. Kemudian siapa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kerat je? Kalau sekira mungkin berapa sahaja?
Tapi salah satu daripada berapa tu adalah daripada Buya Hamka. Pasal apa dia boleh main cerita kat kita? Pasal dia biasa dalam keadaan bawah. Kerana itu lumrahnya. Sebab tu kalau kita nak cerita pasal beramal, jangan takut ketika mana ada hari yang kita kurang beramal. Jawapan dia ialah ada hari yang kita kurang beramal, esok tu tambah ada amalan kita cover balik yang kita kurang. Yang tu jawapannya. Yang kedua, siapa dia? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang mengarang dekat kita, apa nama kitab dia yang paling masyhur? Ihya Ulumuddin. Masyhur, kitab number 1 untuk kita ahli sunnah wal jamaah dalam bab akhlak. Bab akhlak, kitab number 1 kita Ihya Ulumuddin. Siapa karang? Imam Al-Ghazali. Saja tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Imam Al-Ghazali biasa dia down teruk. Dia rasa diri dia ada tak kena banyak apa. Dia tinggal kuliah wala mengarang wala apa. Tinggal. Jadi kalau Imam Al-Ghazali biasa jadi legutu, Haji Li biasalah. Haji Li jiran kita ke apa ke biasa. Jadi sekarang tajuk dia bukan lagi tajuk berapa kali kita kalah dengan nafsu. Tajuk kita ialah lepas kalah bangkit balik tak? Kalau bangkit, A1. Boleh faham? Itu tajuk kita. So barulah kita nak beramal. So salah seorang daripadanya ialah malam ni Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar adalah seorang orang Islam. Tetapi dia ada satu budaya dia, iaitu dia minum arak. Dia suka minum arak. Ingat tau, dalam pengajian ilmu ada 3 jenis orang. Tadi dia tak faham. Kita start kuliah dah 25 minit dah bang. Dia tak faham juga lagi. Dia duk kata, ni tajuk apa sebenarnya? Imam Malik ke? Dia tak faham. Tapi orang macam ni tak ada masalah sebab tadi tak faham, sekarang tak faham. Tak ada untung, tak ada rugi. Ini tak ada masalah. Orang yang kedua, tadi dia tak faham. 25 minit kita bincang, faham dia. Dia tahu kata malam ni kita nak cerita macam mana nak bangkit semangat untuk terus beramal. Boleh? Orang yang ketiga, tadi dia tak faham. Sekarang dah 25 minit, salah faham pula. Oh, dia ustaz suruh kita buat dosa. Salah betul tu. Dia kata dosa tak apa. La ilaha illallah. Dia salah faham. Dia salah faham perbincangan. Dia jangan salah faham. Okey, kita tak bincang tajuk tu. Kita tetap berkata benda yang salah berdosa. Segala dosa itu boleh bawa masuk neraka. Segala perbuatan yang tak elok kita benci. Memang itu kita bincang. Kita tak kata pun benda tu halal ke apa. Tidak. Cuma tajuk kita tak ke situ. Tajuk kita nak bawa, saya nak bagi tahu kata, dalam hidup ada waktu kita down, tapi bukan pincang down tadi tu. Tajuk dia berapa kali bila kita jatuh, kita lemah, kita hina, kita bangkit balik untuk jadi manusia yang bertakwa. Selagi jatuh, bangkit, betul. Yang tu kita. Kalau jatuh, bahaya. Ini ada something wrong. Teruk sangat ni, apa berlaku? Dia mesti macam tu. So, saya kena bawa cerita lah, barulah kita faham. Salah satu cerita yang ada dalam sejarah Islam ialah cerita Imam Malik bin Dinar. Beliau seorang yang orang Islam, tetapi dia ada satu budaya, iaitu dia minum arak. Dia suka minum arak, dan dia minum arak bukan biasa-biasa, banyak. Dia minum sampai mabuk. Minum mabuk. Dia ada isteri dan seorang anak perempuan. Anak perempuan dia kecil je. Umur lebih kurang dalam 3-4 tahun lagu tu. 5 tahun sebahagian riwayat kata. Jadi dia minum arak. Tegarnya minum arak Imam Malik bin Dinar. Ni saya sebut nama ni Imam Malik tau. Memang masa dia minum arak ni belum imam lagi. Tapi kita menghormati dia kerana dia orang soleh. Tapi sebelum nak sampai tu dia ada cerita dia. Dia kata minum arak. Minum. Nak habaq kata tegar tu minum tu. Sampai nak ambil arak tu pun suruh anak pergi ambil arak. Anak boleh pergi ambil arak bagi kat dia. Sehinggalah suatu hari
Ketika anak dia ambil arak kat dia, dia pegang arak, dia nak minum, anak dia pegang tangan dia, tak bagi dia minum. Macam bagi tanda, ayah janganlah minum dah. Tapi sebab dia budak kan, dia tak boleh nak cakap, dia pegang tu. Bermula ketika anak dia pegang tu, dia macam sedap, dia jadi macam dia berhenti minum arak. Dia seronok main dengan anak dia. Kerana kata ulama, anak yang pada usia kita boleh acah-acah dengan dia. Budak 3-4 tahun tu kita boleh geletik pun dia boleh gelak dah. Main-main dengan dia, lawan cakap dengan dia pun dia dah boleh cakap dah. So Imam Malik bin Dinar seronok lah main dengan anak perempuan dia. Main, berhenti minum arak, cuba perbaik hidup dia bagi jadi elok. Sehinggalah pada suatu hari, anak yang dia kasih itu meninggal dunia. Bila meninggal dunia, biasa soalan dia, pasal apa buat kat aku lagu ni? Dia down. Bila dia down, dia minum arak lebih banyak daripada yang sebelum ni dia minum arak. Nampak setan, nampak? Minum. Apa setan bisik? Cantik lah. Hang berhenti arak buat apa? Bukan anak hang hidup kan? Hang berhenti minum arak nak jadi baik ni, waktu Tuhan bagi anak hang mati. Ni setan memang jahat. Ni memang punya taktik buat kat kita memang dahsyat betul dah. So, dia minum arak, minum lagi banyak, mabuk lagi teruk daripada yang sebelum ni, kata ulama di dalam Manaqib Imam Malik, cerita pasal Imam Malik. Sehinggalah suatu hari dia mabuk teruk, dia terlena, dia mabuk sampai terlena. Dalam mimpi dia nampak ada ular besar meligan dia, kejap dia, meligan dia. Dia lari minta tolong dia lari. Bila dia lari minta tolong, di tengah perjalanan, tengah duk selamat diri, dia nampak ada orang tua kat tepi jalan. Dia minta tolong orang tua tu, dia kata, "Pakcik, tolong saya, pakcik, ada ular ligan saya." Pakcik tu kata, "Aku tua, apa yang aku boleh buat kat hang? Aku tua," kata lagu tu. Lepas tu bila dia tengok pakcik tu duk buat tak boleh tolong dia, ulang duk main makin dekat, dia lari lagi sambung. Sampailah ke jalan, ujung jalan tu, jalan mati tu penuh dengan api terbakar. Api penuh. Di depan dia api, belakang dia ulang duk ligan dia. Dia tak tahu nak pergi kiri, nak pergi kanan, dia tak tahu nak pergi mana. Tiba-tiba dalam keadaan dia duk tak tahu tu, dia dengar ada suara budak. Sekumpulan budak punya suara. Dia beralih tengok kawasan dekat, dia nampak ada sekumpulan budak tengah main. Dia heran. Dalam heran dia tu, dia perhati, tengok-tengok di celah budak-budak tu, ada terselit anak dia tahu situ. Dia rindu anak dia. Dia kasih kat anak dia, dia sayang anak dia. Dia pergi tengok budak tu, dia pegang, dia tengok betul anak dia. Dia peluk anak dia. Lepas tu anak dia kata, "Ayah, kenapa ni?" Dia kata, "Aku pun tak tahu. Ular main ligan aku, ular besar." Tengok tengah dia cakap, ular tu sampai dekat dengan dia. Belum ular tu nak baham dia, anak dia tadi mengisyaratkan. Ular tu hilang, semua hilang. Jadi dia dengan anak dia aja. Dia kata ke anak dia, "Apa ni?" Anak dia kata, "Ayah, ular yang ligan ayah tu adalah gambaran yang Allah bagi ke ayah. Dosa minum arak ayah tu terlalu besar macam ular tadi tu, yang boleh membaham diri ayah, membinasakan diri ayah. Dan tengah perjalanan tadi ayah cerita kata ada orang tua ayah jumpa, itu adalah amal soleh yang ayah ada. Tak boleh menyelamatkan ayah daripada api neraka." Dia dengar tu sedap, dia jaga dia, terus dia berubah 180 darjah sehinggalah menjadi Imam Malik bin Dinar, imam ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Berubah hidup dia. Sebab apa? Sebab takut tajuk kita, beramal sebelum terlambat. Dahsyat. Alang-alang saya cerita kat tuan-tuan tajuk ni, saya sampaikan juga ilmu guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, tentang tanda-tanda mimpi yang benar. Tanda mimpi yang benar ada 6, kata arwah Tuan Guru Datuk Harundin. 1 ni tambahan lah, maknanya kalau jadi bertambah kuat lah. Nombor 1, mimpi itu berlaku dalam keadaan
Ialah mimpi kena tidur lah, no? Mimpi berlaku dalam keadaan sebelum kita tidur, kita ambil wuduk dulu. Mana kita bersuci sebelum kita tidur. Mari kita ambil wuduk. Kalau siapa lena tak ambil wuduk, tahu-tahu mimpi, awal-awal lagi bukan mimpi betul ya. Lupa sajalah mimpi tu. Walaupun semanis apa ia pun. Abaikan. Tak ada. Nombor 2. Semasa mimpi itu berlaku, dalam keadaan kita duduk lena tu, bila kita jaga tu nanti, kita dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan berhadath. Maknanya kalau orang perempuan, dia bukan dalam keadaan haid. Kalau orang lelaki, dia tak ada dalam keadaan, dia mimpi atau keluar air mani dan sebagainya, ada bahasa ataupun orang suami isteri dalam keadaan hubungan suami isteri, dia bukan dia tidur dalam keadaan macam tu. Mai dia tidur dalam keadaan dia ada wudu dan dia tak ada apa, dia bersih, elok dia tu. Dia lena dalam keadaan macam tu. Itu tanda kedua. Jadi bila ada dua ni, kalau tiba-tiba kita mimpi itu mimpi betul. Tapi dia ada lagi tanda dia, sambungan dia. Yang ketiga, bila berlaku mimpi itu, dia mimpi berlaku mimpi, jaga terus, astagfirullahalazim ataupun la ilaha illallah. Dia jaga terus. Dia tak boleh duduk dia tidur. Dia tu tak. Itu bukan. Duduk layan gitu, itu bukan. Itu bukan. Dia kena tidur. Astagfirullahalazim. Kita kena jaga terus. Dia kena keluar terus daripada mimpi itu terus. Dia astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ataupun la ilaha illallah. Ataupun inna lillahi wa inna. Kalau mimpi yang takut ke apa, inna lillahi wa inna raji'un. Dia jadi begitu. Yang ketiga, maknanya tidur, mimpi, jaga terus. Dia tak boleh layan-layan begitu, bukan. Nombor 4, kata arwah Tuan Guru Datuk Arundin, tanda mimpi yang betul berlaku kira tengah malam nak ke subuh tu. 3, 4 pagi, 5 pagi, dia macam tu. Itu lebih cenderung ke arah mimpi benar. Lena pukul 1 tengah hari mimpi, tak lah. Tak lah, itu jawapannya lah. Dah lah tidur tengah hari, tak ada wuduk lah pula, mimpi dengan doa, memang tak ada lah jawapan. Tak usah duk susah hati lah, tak usah duk ambil kira mimpi apa ni tahu. Tak ada. Yang kelima, ingat mimpi tu sampai bila-bila. Ingat mimpi tu sampai bila-bila. Dah 20 tahun pun segar dalam ingatan mimpi tu. Tu dia. Tu mimpi betul. Dah 10 tahun, dah 5 tahun, 3 tahun dah mimpi tu berlaku. Masih ingat lagi. Tapi dengan syarat yang lain tadi lah. Tu mimpi. Dan yang keenam, ni kalau ada tambahan dan dia mengukuhkan. Apa dia? Mimpi yang sama berulang-ulang. Kalau arwah Tuan Guru Datuk Arundin masa cerita tajuk ni, arwah Tuan Guru bagi contoh Sultan Zainuddin Zinki. Sultan Zainuddin Zinki. Saya ingat lagi arwah Tuan Guru cerita. Arwah Tuan Guru kata, suatu hari Sultan Zainuddin Zinki dia tidur. Dalam lena dia mimpi Nabi SAW. Nanti ya, kejap. Saya kena habaq lagi. Bukan apa, zaman sekarang takut orang suka salah faham. Asyik kita bincang tajuk ni zikir ya. Dia kata, main geng-geng ni asyik duk main mimpi ya. Punya panjang kita cerita mimpi baru banyak tu. Dia kata kita cerita mimpi. Janganlah macam tu. Tapi jangan marah saya pula. Sebab apa? Di hujung kitab Imam At-Tirmizi Syama'il ada tajuk mimpi Rasulullah. Betul tak betul? Tajuk mimpi mesti dibincang oleh ulama. Kalau tidak, manakan mungkin Imam Ibn Taymiyah dan beberapa imam lagi mengarang kitab tentang terjemah mimpi. Betul tak betul? Jangan kata saya bincang ni, ulama lebih muktabar daripada saya. Bincang karang kitab. Saya baru sebut tak sampai 10 minit. Tu pun saya tak kata, tuan-tuan, inilah yang saya telah kaji. Mana? Saya kata yang berkata guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Arundin. Mana boleh saya nak bercakap bohong? Anak beliau masih hidup. Kalau saya cerita bohong, dia kata anta bohong tentang ayah kami. Betul tak betul? Kata arwah Tuan Guru, ketika mana Sultan Zainuddin Zinki lena tidur, mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi pemimpin Islam, mimpi jumpa Nabi bukan Sultan Zainuddin Zinki saja. Atau yang geng pasha tu,
Ada satu orang, saya tak ingat nama dia siapa. Masa Madinah kena serang, masa pemerintahan Pasha, ada nama Ali Pasha lah apa semua. Nama Pasha ni, ada satu. Masa time mereka pemerintah, Madinah kena serang. Nabi masuk dalam mimpi dia. Nabi kata apa? Hang tolong pertahankan Madinah aku. Bangkit dia lawan. Menang. Tu jadi nak abang kata, janganlah hanya kerana satu. Macam orang selalu kata, ni masuk bulan Rajab ya, duk baca hadis palsu. Mungkin hadis tu ada 10, yang palsu 1. Boleh faham? Jangan. Nabi hidup berapa tahun? 63. Masa jadi Nabi sampai wafat 23 tahun. Kalau 23 tahun, sekurang-kurangnya 23 kali Nabi jumpa bulan Rajab. Betul tak betul? Takkan Nabi cakap hadis sekali je? Betul tak? Jangan bincang macam Nabi tu cakap sekali je seumur hidup pasal Rajab. Boleh macam tu. Betul tak saya cakap kan? Logik lah. Tuan-tuan duk dengar ceramah bulan Rajab. Tahun lepas dengar tajuk lain, betul? Tahun sebelum tu dengar tajuk lain, betul? Kita orang biasa yang tak ada ilham terror sangat daripada Allah pun boleh berubah tajuk setiap tahun. Takkanlah Nabi yang diilhamkan Allah tak ada benar nak bercakap kat kita, duk cakap satu hadis tu yang palsu tu. Betul tak? Janganlah cakap macam tu. Hadis ada banyak. Mungkin yang palsu 1, 2, habis ada lagi 8, lagi 10. Boleh faham? Wallahu a'lam. Okay, sambung. Tak mana tadi? Tak mana? Sultan Zainuddin Zinki. Lena mimpi jumpa Nabi. Nabi kata apa dekat dia? Ya Zainuddin. Dia 3 kali. Kali pertama, ya Zainuddin, anqizni min hazain. Wahai Zainuddin, selamatkan aku daripada 2 orang ini. Nabi pertontonkan gambar 2 orang tu dekat Sultan Zainuddin Zinki dalam tidur dia. Bila dia tidur tu, dia terus terjaga. Tu yang tajuk tadi tu. Lepas mimpi tu jaga terus. Lepas tu dia, betul ke Nabi mai kat aku? Dia salah lagu tu. Dia lena balik. Dia letak kepala tu, raib tu. Lagi sekali Nabi masuk. Kali ni Nabi kuatkan suara Nabi sikit. Ya Zainuddin, anqizni min hazain. Hai Zainuddin, selamatkan aku daripada orang ni. Nabi tunjuk lagi sekali muka 2 orang tu kat dia. Dia jaga balik lagi sekali. Aish, awak rasa macam real sangat ni. Dia letak kepala lagi sekali, kali ketiga, kata arwah Tuan Guru Datuk Arudin. Dia letak kepala kali ketiga tu, hilang air lain. Nabi masuk dalam mimpi dia. Kali ni Nabi meninggikan suara Nabi. Ya Zainuddin. Arwah Tuan Guru buat lagu tu. Siap dengan tangan-tangan lagi arwah Tuan Guru masa cerita. Ya Zainuddin, anqizni min hazain. Selamatkan aku daripada 2 orang ni, kata Nabi. Nabi tunjukkan gambar. Dia jaga. Dia kata, ni bukan dia dah ni. Nampak tak? Poin yang nombor 6 tadi. Mimpi sama berulang-ulang lagi. Dia jaga. Terus pergi Madinah. Dia kata ada benda yang tak kena dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cari ada lubang, ada kat bawah tanah tu ada orang korek nak pergi curi tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa tunggu dekat lubang tu, keluar 2 orang Yahudi ni, tengok muka, di-identify, dikenali oleh Sultan Zainuddin Zinki daripada gambaran yang Nabi bagi nampak dalam mimpi. Dia kata, betul, hak ni yang Nabi habaq kat aku. Pancung tu daripada dua. Selesai. Mimpi yang sama berulang-ulang. Baik. Manalah nak tahu lepas malam ni ke apa, tuan-tuan berazam sungguh dengan tekad tulus ikhlas masuk mimpi, nampak mimpi-mimpi benar, terus beramal jadi alim, jadi imam. Mana kita nak tahu? Semua orang berhak apa? Tak semestinya orang lain mimpi Nabi, hang tak mimpi Nabi, duk kata orang lain salah. Ada saya risau tajuk tu je. Apa dia? Saya risau ada sebahagian alim ulama, sekumpulan mereka yang tak ada langsung di kalangan mereka Allah bagi peluang mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sentiasa kerap bertemu dengan Nabi sallallahu. Semoga Allah temukan kita dengan Nabi Muhammad dan nampak wajah Nabi Muhammad di dunia ni lagi. Amin ya rabbal alamin. Ulang balik sikit. Permulaan kita bagi tahu tadi, kita akan sentiasa berlawan dengan nafsu. Ada waktu kita kalah, ada waktu kita menang. Malam ni bukan hang teruk, hang kalah. Bukan tajuk tu. Tajuk kita, berapa kali hang bangkit selepas hang kalah. Kalau jatuh, kalah dengan nafsu, hari ni tak baca Al-Mulk,
Esok baca Al-Mulk, baca Waqiah, bangkit balik. Very good. A1. Ada tak ulama yang macam tu? Ada. Siapa? Semua ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengarang kitab kepada kita memperbaiki diri kita. Siapa contoh kita bagi? Pertama siapa? Buya Hamka. Yang kedua Imam Al-Ghazali. Yang ketiga siapa tadi? Imam yang kita cerita panjang sikit. Imam Malik bin Dinar rahimahumullahu wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, itu cerita dia. So, jadi sekarang tak ada alasan lagi. Cuma, jangan terlambat. Kita tak mau lambat. Kita nak perbetul, bagi kita cepat. Baik. Apa amalan sunnah Nabi yang ada yang kita boleh buat yang banyak dalam hidup kita? Mungkin betul apa yang ulama karang, kita ambil daripada mereka. Apa dia? Kita malam ni bagi amalan yang sikit, sekali, 2 kali buat ya. Pahalanya luar biasa. Contoh mudah. Contoh saja. Tuan-tuan buat dah selalu. Tapi saya bagi yang mudah sikit. Sama aja yang kita buat. Apa dia? Minta ampun atau beristighfar untuk orang Islam kesemuanya. Kata Nabi, siapa yang beristighfar, minta ampun untuk orang Islam keseluruhannya, Allah akan ampunkan dosa dia sebanyak mana orang Islam yang ada atas muka bumi. Apa sirah istighfar dia? Apa bentuk istighfar dia? Saya ajak tuan-tuan. Mudah saja. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Habis. Boleh? Saya baca sekali tuan-tuan dengar dulu. Sekali lagi kita baca sama-sama. Istighfar dia pendek saja. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Boleh? Okey, kali ini kita baca sama-sama. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kata Nabi, siapa yang istighfar macam tu, Allah ampunkan dosa dia sebanyak mana orang Islam yang ada atas muka bumi. Berapa ramai orang Islam atas muka bumi? 2 bilion. So 2 bilion dosa kita. Dia kata, tadi kata kami duk buat dah sebelum ni. Alah, doa tu lah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nampak tak? Kita duk minta ampun dekat semua orang Islam yang lain tu. Kita tak sedar sebenarnya Allah mengampunkan sebanyak mana orang Islam yang ada atas muka bumi. Itulah jumlah dosa yang Allah ampunkan pada kita. Itu nombor 1. Lepas tu orang tanya lah pula, duk buat tu ikut tang mana? Nak ikut apa? Ini ayat Quran. Dalil dia surah Al-Hasyr ayat 10. Saya sebut dalil macam ni, tuan-tuan dengar. Tapi jawapan dia tuan-tuan duk baca. Saya baca doa dia pun tuan-tuan tahu dalil dia. Allah kata apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhi nasabaquna bil wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuan-tuan doa apa doa tu? Itu doa datang daripada ayat Quran surah Al-Hasyr. Dalil menunjukkan, bukan saja dalil, sekali dengan doa sekali. Apa dia? Allah menyuruh kita minta ampun untuk orang sebelum daripada kita. Itu arahan. Tapi kita kan lemah. Kalau saya buat, saya dapat apa? Tadi saya bagi dah dalil ya. Siapa minta ampun dekat orang Islam keseluruhannya, Allah akan ampunkan dosa dia sebanyak mana orang Islam yang ada atas muka bumi. So, nombor 1, jangan tinggal daripada beristighfar. Terutamanya, apa dia? Terutamanya bulan Rejab. Bulan ni bulan istighfar. Iyalah. Boleh terutamanya bulan ni. Bulan ni bulan istighfar. Jadi kita bacalah istighfar sebanyak-banyaknya dalam bulan ni. Ada tak hadis yang lain? Apa kelebihan istighfar? Ada tak? Ada. Ada dalil Quran juga. Tapi jangan baca yang tu lagi. Baca dulu hadis dia. Apa dia? Nabi kata apa? Siapa yang banyak beristighfar. Tadi kita abang lah. Istighfar tadi yang kita baca, bukan saja boleh menyenangkan, mengampunkan dosa kita. Semua dosa orang Islam pun sekali kita baca. Astaghfirullah lil mu'minina, itu contoh ataupun yang kita selalu baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik. Siapa yang rajin atau banyak baca yang tu kata Nabi?
Yang pertama, sekiranya dia dalam keadaan buntu, Allah bagi dia bertemu jalan keluar. Siapa yang dalam keadaan kusut, Allah bagi hati dia tenang. Dan siapa yang, maafkan saya gunakan istilah supaya cepat faham, siapa yang dalam keadaan kekurangan duit atau miskin, Allah akan bagi dia jadi kaya. Dia kata, silap-silap hadis ni dhaif apa? Pakai hadis kata dhaif, tak apa, tukar ayat Quran. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Boleh? Faqultu astaghfiru rabbakum. Muka surat surah Nuh ni juzuk 29. Muka surat belah kiri bawah sekali. Ayat ke-10 bawah sekali. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar pada Allah. Allah akan menerima taubat kita. Yursilis samaa alaikum midrara. Disebabkan kamu beristighfar, Allah boleh menggerakkan awan menurunkan hujan di mana tempat yang kamu mau. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan mengkayakan kamu dengan harta dan anak-anak. Sebab tu siapa yang menikah tak ada anak lagi, siapa yang baru bercadang nak anak, dia ada anak tapi dia bercadang tapi tak lekat-lekat lagi, ini petua dia ulama bagi. Apa dia? Istighfar sehari 1000 kali, insya-Allah dapat anak. Allah kata tadi, betul ayat dia. Surah apa? Surah apa tadi? Surah Nuh ayat berapa? 10, 11, 12. Itu dalil dia. Apakah dalil ni menunjuk pada kita? Istighfar. Kena pula bulan Rejab, bulan istighfar. Kena pula siapa istighfar kepada orang Islam, Allah ampun sebanyak mana orang Islam. Kena banyak lah. Itu sunnah Nabi, jangan tinggal. Boleh? Laku, boleh. Saya dengar tu Haji, saya dengar. Dapat. Jangan risau, saya tak bagi tahu kat Hajah. Tuan-tuan dan puan-puan, sunnah yang kedua. Sikit ya, simple. Tapi kalau buat, luar biasa besarnya. Apa? Tuan-tuan, lazim. Ini yang saya bagi ni, dia ibadah ni ada banyak. Ibadah mulut, ibadah hati, ibadah badan. Boleh faham? Yang saya bagi ni semua yang mulut je lah, yang simple ya. Astaghfirullah, dapat dah. Wala tak ada wuduk, wala tak ada apa, tak menghadap kiblat, tak bayar apa. Astaghfirullah. Dapat. Mudah sangat. Kalau tak buat tu tak tahulah. Yang kedua, apa dia? Yang ni je. Surah fil Quran. Suratan, kata Nabi, fil Quran suratan. Dalam Quran ada satu surah. Syafa'at lirrajulin hatta ghufiralah. Dia memberikan syafaat. Dengar elok-elok dulu, sekali saya nak cerita nak orang ini. Syafa'at lirrajulin hatta ghufiralah. Wahia tabarakallazi biyadihil mulk. Dalam Quran ada satu surah, 30 ayat. Dia memberi syafaat kepada Tuhan dia hatta ghufiralah, sampai Allah mengampunkan dosa dia. Apakah surah itu? Surah Tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Okey, tengok dulu. Dia kata, Ustaz baca dalil ni kami semua pun tahu dah. Betul, saya tahu. Tapi soalannya, pasal apa tak semua orang pulun baca surah Al-Mulk? Pasal apa? Kita tahu, tapi pasal apa kita tak baca? Sebab ada satu perkataan yang kita tak faham. Apa dia? Syafaat. Izinkan saya cerita sikit. Tengok elok-elok. Saya bagi contoh saja. Okey, tengok elok-elok. Katakan dalam masjid surau kita hari ni, kita buat program ni. Saya ni ustaz kampung aja. Jadi kalau saya bagi contoh pun tak terasa sangat. Kita bagi ustaz yang tinggi-tinggi sikit lah. Contoh, kita panggil Ustaz Azhar Idrus, kita panggil Ustaz Somad, kan? Kita panggil mai ni, kita panggil ustaz-ustaz legend, Ustaz Maulana Habib Omar ke apa semua. Tapi kita buat syarat dekat pintu tu, kita lekat. Siapa yang nak mayang dalam ni, nak duduk dekat Habib Omar, siapa nak duduk di sini, kena bayar dekat surau RM200 baru boleh duduk sini. Yang depan ni semua kena bayar RM200 baru boleh duduk sini. Yang belakang sana semuanya RM100.
Yang ada hujung sana yang boleh dengar suara tapi dalam surau juga, hanya bayar RM50. Siapa yang tak bayar, kita tutup semua pintu. Ni contoh saya bagi. Di pintu ni semua tutup ni. Tingkap semua tutup, tinggal yang dalam ni saja. Habib, Omar apa semua. Tapi benda tu Habib tak buat lah. Ni contoh je nak bagi perkataan syafaat. Kalau sekali dia potong skrat tu video, dia kata, tengok ni. Ulama-ulama mereka nak jumpa pun minta duit. La ilaha illallah. Ini masalah betul lah. Okay, tutup semua. Tutup semua. Tutup. Yang duduk dalam ni. Berapa ni yang bayar duduk sini? Semuanya bayar 200 ni. Hak belakang saya semua 100. Hak sana 50. Okay, tutup pintu semua. Tiba-tiba, tengah kita kuliah ni, Habib lah, Ustaz Somad, Ustaz Azhar, Ustaz semua yang Maulana, Habib Ali Al-Jufri semua, Habib Ali Zainal Abidin semua main sini. Tiba-tiba ada satu orang kat tingkap tu, dia buat macam tu. Duduk macam tu. Rapatkan diri dia kat tingkap tu, duduk tu. Ataupun yang dekat sliding door tu duduk. Dia tak dapat masuk. Duduk. Habib tanya, siapa tu? Tanya kat Ustaz. Tu siapa? Ustaz pun nampak lah. Habib, nak buat majlis ni, nak bayar tiket apa semua, kami perlu biaya. Jadi kami minta dekat semua orang yang duduk dalam ni 200, yang belakang ni 100, sana 50. Dia yang duduk luar, dia tak bayar, Habib. Apa Habib kata? Tengok. Buka pintu tu. Nampak? Itu syafaat. Tengok elok-elok. Bayar tak dia? Dia tak bayar. Tapi bila ada syafaat, yang pertama, pintu pun boleh buka untuk dia. Sebab Habib kata, Habib bagi syafaat. Buka pintu. Bagi dia masuk. Nak masuk kena bayar. Tapi dengan sebab ada syafaat, undang-undang tadi boleh langgar. Bagi dia masuk. Bila dia masuk tu, Habib kata, tak, jangan. Bagi dia duduk sini. Dari tadi tu dia duduk jauh. Bagi dia duduk dekat saya. Jangan katakan duduk dekat. Nak masuk pun tak boleh kalau tak bayar. Disebabkan ada syafaat, undang-undang yang kata nak masuk kena bayar, dan kalau nak duduk depan kena bayar 200, boleh terhalang dan hilang undang-undang itu kerana syafaat. Sebab itu ulama berebut untuk dapat syafaat, kerana segala undang-undang akhirat yang termaktub, kena timbang, kena itu akan hilang kalau kita dapat syafaat, terus masuk syurga. Sebab tu kita sebelum ni tak berebut, sebab kita tak tahu syafaat tu jauh mana. Sekarang tuan-tuan dah tahu. Siapa yang boleh selawat sebanyak-banyaknya? Kerana di situ ada syafaat. Tadi hadis Nabi, siapa dengar azan, jawab azan, lepas selesai azan, doa kepada Allah, mintakan kedudukan pada aku wasilah, aku akan bagi kepada dia syafaat. Wajabat lahu syafaati. Wajib bagi dia syafaat, aku kena bagi dekat dia. Siapa dapat syafaat, terus masuk syurga. Tak kira dah benda yang lain. Wala dia berdosa, wala apa, tak ada. Kalau dia ada syafaat, jalan terus masuk dalam syurga. Semua undang-undang lain terhalang, habis, tak ada. Jalan dia masuk syurga. Pasal apa? Syafaat. Antara yang boleh bagi syafaat siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua kita tengah bincang ni, Quran. Wala bukan Quran saja. Ayat, surah Quran pun boleh bagi syafaat. Itu dia. Sebab tu jangan tinggal surah Al-Mulk. Amat lah. Nak baca. Dia kata, siang ke malam. Tak ada. Hadis tadi saya bacakan. Saya baca tadi. Ada habaq siang malam tak? Saya ulang balik sekali ya. Fil Quran surat. Dalam Quran ada surah. 30 ayat. 30 ayat. Syafaat li rajulin, diberikan dia syafaat kepada dia untuk memberi syafaat kepada Tuhan dia, hatta ghufiralah, sehingga dia diampunkan oleh Allah. Wahia, dan surah itu ialah tabarakallazi biyadihil mulk. Surah tabaraka. Ada waktu dia tak? Tak ada. Jadi pagi termasuk tak waktu apa saja? Termasuk petang, malam, selepas asar, Khamis malam Jumaat. Termasuk jugalah. Apa baca Yasin Khamis malam Jumaat? Nabi tak pernah buat. Nabi suruh baca Quran, Nabi suruh baca Yasin, tapi Nabi tak abang waktu. Bila Nabi tak abang waktu, Khamis malam Jumaat termasuk tak ada waktu tu? Ya masuk, ikut sukalah. Nabi kata, siapa baca Yasin? Ni pun, sejak saya duk baca hadis ni,
Oh, pakat duk tulis, ni semua hadis palsu, ni semua hadis palsu. Pergilah buka kitab Imam At-Tirmizi baca. Saya mungkin tengok muka saya nampak tak alim, betul. Tengok muka saya nampak ni boleh buat hadis palsu ni, betul. Tapi kalau tengok muka saya, tapi kalau tengok kitab ulama, takkan ulama muka macam saya. Kesolehan ulama itu terbukti. Kalau tidak, takkan kitab Syama'il kita nak baca. Imam Tirmizi tulis dalam kitab dia, hadis Nabi bagi tahu, siapa baca Yasin sekali, pahalanya menyamai 10 kali khatam Al-Quran. Tuan-tuan yang mana pandai baca Yasin, jangan jemu baca Yasin. Bacalah, itulah kita punya syafaat kita. Pahala sama dengan 10 kali khatam Quran. Amal yang tu. Siapa suka baca Qul Wallah, baca 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut, sama seperti khatam Quran sekali. Kalau baca 10 kali, surah Qul Wallahu Ahad, Allah membina satu mahligai bagi dia dalam syurga. 10 kali je bang, nak tidur baca yang tu. Kenapa tak lazim baca? Baca. Baca. Sebab apa? Ada hari kita kalah. Ada hari kita kena naik. Jadi, berada di penghujung, saya nak bagi satu selawat kepada tuan-tuan sebelum tutup. Lepas tu kita tutup dengan baca Maulai. Boleh Maulai. Maulai ya salli wa sallim. Okey, kita baca yang tu sekali lagi Okey, tapi sebelum tutup, saya bagi dulu kat tuan-tuan. Selawat Nabi kata, hadis ni hadis sahih, bukan hadis biasa-biasa, hadis sahih. Nabi kata, siapa baca selawat ni, wajib bagi dia dapat syafaat aku walaupun sekali. Apa selawat dia? Saya baca dulu. Allahumma, awal dia tu sama aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, sama. Sambung bawah dia, wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Itu je tambah. So yaumal qiyamah kita dah tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita dah tahu. Jadi yang tuan-tuan nak hafal yang 3 perkataan baru. Apa dia? Wa anzilhul maq'adal muqarraba minka. 3 ni je yang tuan-tuan nak kena ulang hafal. Boleh? Yang lain semua sama. Yaumal qiyamah. Boleh dapat? Okay, saya baca, tuan-tuan dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Saya baca, tuan-tuan ikut. Sambil-sambil itu jangan lupa, kalau nak ambil duit nak derma boleh, tak ada masalah. Mulut saja ni, ibadah mulut saja. Saya baca, tuan-tuan ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Wajib syafaat Nabi atas tuan-tuan dan saya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya minta ampun, minta maaf. Terima kasih kerana bagi. Saya harap saya membincangkan tajuk yang diberikan elok, sunnah-sunnah Nabi. Saya harap yang sikit-sikit yang boleh tadi, beberapa yang lain secara sekali lalu. Semoga tuan-tuan dan saya kita rajin beramal dan menjadikan kita semua rajin beramal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Di akhirat esok Nabi kata apa? Bila kita tengok amalan kita, kita balik daripada majlis ilmu, majlis apa-apa majlis lah, kita tak sebut sekali nama Nabi, menyesai kita seumur hidup. Nabi kata sebab tu dalam majlis kita kena sebut. Kalau sebut sekali, tak sebut sekali, menyesai. Kalau sebut banyak kali, itu lebih afdal lah, lebih enak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Tuan-tuan, selamat melalui bulan Rajab. Ingat, bulan ni bulan tanam. Sebab tu ulama suruh istighfar. Sebab bila istighfar, benih kita kuat. Lepas tu bulan Sya'ban nanti, ayat Quran apa turun bulan Sya'ban? Ayat apa turun bulan Sya'ban? Ayat apa turun bulan Sya'ban? Inna Allah wa malaikatahu. Itu turun bulan Sya'ban. Sebab tu bulan Sya'ban dinamakan bulan Nabi Muhammad. Jadi bulan ni istighfar, bulan Sya'ban banyak selawat, dia siram. Jadi bila kita kukuh, kita siram dengan selawat, kita lazim selawat, Allah buka rahsia-rahsia segala kemelut dalam hati kita. Bila masuk bulan Ramadan,
Kita berapa rakaat? 20. Buat apa 20? 32. Tarawih. Baru betul ya. Dia jadi semangat. Sebab tu orang tua-tua jangan marah mereka. Mereka dah tanam lama. Masuk Rejab aja puasa 3 bulan. Betul tak betul? Jangan duk main. Apa puasa 3 bulan Nabi tak pernah buat. La haula wala quwata illa billah. Orang tu yang puasa bukannya hang. Dia yang puasa hang pula tak larat. Tak betul tak? Sebab apa? Sebab dah tanam lama. Sebab tu bila baik bulan Ramadan, saya tengok orang tua-tua. Siap boleh pergi berkebun, bersawar, relax ke? Pasal apa? Dia dah tanam, dia dah siram. Mai Ramadan, tuai. Relax, tuai. Pahala banyak-banyak. Malam semayang lagi lepas tarawih apa semua. Kita hak tak tanam ni. Weh, mamak, jom taruh mamak weh. Kotlah malam tu bubuh mamak, esok tu cergah puasa lah. Sama ya tak larat. Pasal apa? Rejab kita tak tanam. So tak apa, hari ni baru 10 Rejab. Masih dalam awal lagi tu. Ada 20 hari lagi. Tanam elok-elok. Banyakkan istighfar. Semoga Allah berkati kita. Selamat melalui Rejab. Selamat melalui Syaban. Dan selamat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.